pada hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan iaitu untuk kita mendapat vaksin. Dan kalau kita lihat sekarang ni ada dua sudut yang kita lihat untuk perkembangan vaksin terkini. Yang pertama dari segi teknikal, kita kena lihat kepada keberkesanan dan juga keselamatan vaksin. Dan setakat ini walaupun perbincangan telah diadakan, perbincangan awal telah diadakan dengan 10 pengeluar vaksin yang telah menjalankan kajian iaitu fasa 3, tapi setakat ini kita masih belum lagi mendapat laporan daripada kajian tersebut. Hanya yang kita dapat ialah daripada akhbar-akhbar dan siaran media mengenai kejayaan dan sebagainya. Jadi kita masih menunggu dari segi teknikal. Dan vaksin tersebut perlu didaftarkan. Jadi yang pertama ada 5 perkara yang kita kena lihat. Pertama, vaksin tersebut kena didaftarkan sama ada dengan FDA, European Medical Medicine Agency ataupun dengan MPRA. Jadi kita dalam pendaftaran ada proses yang kita kena patuhi dan jangka masa yang telah kita kena pasti dan juga melihat kepada keselamatan dan juga kesan samping daripada vaksin. Setakat ni dalam 12 vaksin yang telah dikaji dalam fasa klinikal ketiga, jadi melibatkan hampir 500,000 individu. Tetapi kita perlu melihat pada data-data tersebut. Setakat ni kita tak ada data. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, yang apa kita laksanakan ialah kita lihat pada pengalaman kita semasa gelombang kedua. Apabila ada peningkatan kes iaitu perolehan ataupun pembekalan. Jadi banyak negara yang merebut untuk mendapatkan vaksin ataupun PPE dan sebagainya. Jadi kita dah mulakan iaitu perbincangan untuk memperolehan pembekalan vaksin kepada negara kita. Jadi pada 22 hari bulan kita telah pun tandatangani iaitu perjanjian dengan COVAX Facilities yang kita lihat secara keupayaan kita, kesamaan kita dalam COVAX Facilities ini untuk perolehi vaksin daripada negara-negara yang telah bersatu di bawah payung WHO. Yang kedua, kita menggunakan strategi lain iaitu kita memperolehi vaksin perbincangan dengan negara-negara lain, contohnya dengan syarikat dan juga dengan negara China. Jadi perbincangan kita menggunakan strategi multi-prong. Jadi akhirnya kita dapat bukan hanya dengan satu kaedah tetapi pelbagai kaedah yang diguna pakai untuk kita memperolehi vaksin. Dan setakat ini dalam 24 hari bulan kita juga telah tandatangani iaitu perjanjian dengan Pfizer dan juga ada perbincangan dan juga melihat kepada logistik dan juga dengan kos dan juga perjanjian iaitu untuk pembekalan vaksin tersebut. Jadi yang tu kita telah laksanakan. Apa yang pasti, walaupun perjanjian tu ada, tetapi vaksin tersebut mesti, iaitu caveat dia ialah mesti diluluskan oleh FDA dan juga MPRA, iaitu melihat kepada keberkesanan dan juga keselamatan. Perkara yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, pembekalan. Dan apabila kita mendapat vaksin, iaitu sekarang ini dijanjikan 12.8 juta dos yang boleh meliputi 20% daripada penduduk di Malaysia, iaitu 20% ialah 4.4 juta penduduk di Malaysia, iaitu 20% daripada penduduk di Malaysia. Jadi kita harap kita akan melihat pada pemberian, keutamaan vaksin akan diberikan pada golongan tertentu yang berisiko tinggi. Contohnya yang pertama ialah petugas kesihatan, petugas barisan hadapan, yang warga emas dan sebagainya. Jadi kita akan kenal pasti iaitu 6.4 juta penduduk Malaysia yang telah dikenal pasti kita akan memberikan vaksin tersebut. Yang keempat yang kita kena lihat ialah pemantauan, iaitu pemantauan dari segi kesan samping dan kalau kita telah beri vaksin dan apa-apa isu yang timbul daripada pemberian vaksin tersebut. Dan yang kelima, kita melihat kepada penilaian keberkesanan vaksin tersebut untuk mencapai herd immunity. Nah, ini yang kita kena lihat keseluruhan konsep menjalankan. Jadi bukan hanya kita lihat pada pendaftaran tetapi kita lihat kepada pembekalan. Jadi pembekalan bukan hanya satu sumber tetapi pelbagai sumber. Yang ketiga, lihat kepada pemberian iaitu vaksin, siapa yang keutamaan diberikan dan sasaran kita ialah untuk mencapai imuniti kelompok
iaitu kalau kita boleh mencapai 70% daripada penduduk yang telah divaksin, jadi 30% mungkin akan dilindungi. Itu yang konsep yang kita pakai, iaitu immuniti kelompok. Yang keempat, kita kena lihat kepada pemantauan, iaitu pemantauan berkala yang vaksin yang kita gunakan, apa dia kesan samping yang minor ataupun kesan samping yang major. Yang kita kena selalu melihat kepada keselamatan vaksin. Dan yang terakhir ialah penilaian keseluruhan, iaitu vaksin yang kita berikan kepada penduduk rakyat Malaysia, yang atau melihat kepada keberkesanan, kesan samping, sama ada kita mencapai objektif kita, iaitu untuk mencapai kelompok immuniti kelompok. Jadi ini yang telah kita laksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan awal, iaitu perbincangan dengan setiap negara, dan juga kita juga masuk kepada perjanjian COVAX facilities, dan juga kita berbincang dengan syarikat-syarikat yang pengeluar vaksin tersebut. Inilah keseluruhan konsep yang kita guna pakai supaya kita tidak ketinggalan, walaupun kalau kita dah contohnya dah didaftarkan di FDA, tetapi apabila didaftarkan FDA, mungkin permintaan untuk vaksin tersebut meningkat. Jadi meningkat, kita juga mungkin akan ketinggalan kalau kita tak mulakan proaktif dan preemptif dari segi mendapatkan vaksin tersebut. Jadi perkara ini telah dilaksanakan dan jawatankuasa pun telah ditubuhkan. Tetapi apapun, caveat ialah vaksin itu kena berkesan dan selamat diguna pakai. Jadi itu kena lihat pada pendaftaran oleh FDA dan juga di NPRA.